Dia ni mazhab Syafi'i. Ambil wuduk apa semua tak apalah. Lepas tu mazhab Syafi'i, sentuh bini ni batal lah wuduk. Itu mazhab Syafi'i. Dah batal dah wuduk. Baru tak apa, aku taklid mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi tak batal wuduk dah tak. Padahal sebelum batal tu dia tak ada pun nak taklid mazhab Hanafi. Ni dah batal dah di sisi mazhab Syafi'i, baru dia kalut nak ikut mazhab Hanafi. Tu tak boleh. Dia kena sebelum berlaku buat satu-satu masalah tu, jangan jadi sudah batal pada mazhabnya baru niat taklid mazhab yang lain. Dia kata apa? Syarat sah dan harus dan boleh taklid. Bermula syarat sah dan harus taklid itu 6 perkara. Syarat nak jadi sah taklid dan syarat nak kata harus taklid tu dia ada 6 perkara, 6 syarat. Jadi 6 perkara ni dia kena berimpun 6 perkara. Dia tak boleh ada satu saja, hak lain tak boleh. Jadi dia kena berimpun 6 ni, barulah sah kita taklid mazhab. Mana dia kata apa? Pertama daripada 6 syarat sah taklid mazhab tu, ikut mazhab tu, mana? Pertama, mengetahui ia seorang tu, orang muqallid tu lah, orang yang nak ikut tu, mengetahui ia seorang akan masalah yang hendak ia seorang tu taklid itu. Dia kena tahu masalah yang dia nak taklid tu. Jadi dia kena tahu masalah yang dia nak taklid itu mu'tabar. Mu'tabar di sisi mazhab yang ia seorang hendak taklid itu. Masalah tu mesti mu'tabar. Mu'tabar ni asal dia apa? Diiktibar, dikira. Masalah yang dia nak taklid tu dikira dalam mazhab dia. Apa maksud dikira? Dikira dengan makna tidak bersangatan dhaif. Tak bersangatan dhaif. Kalau ada pendapat dalam mazhab kita, dia pendapat lah, tapi terlalu dhaif sangat, bersangatan dhaif, maka hal tu tak boleh ikut. Dalam mazhab kita Syafi'i, contoh, ada pendapat kata apa? Boleh sembahyang mayat dengan tak payah wuduk. Sembahyang mayat boleh buat dengan tak payah wuduk. Maka pendapat tu terlalu dhaif. Terlalu dhaif. Ada tapi terlalu dhaif. Bila terlalu dhaif, maksudnya pendapat tu dia tak mu'tabar di sisi mazhab Syafi'i. Bila tak mu'tabar, boleh nak ikut tak? Tak boleh ikut. Jadi kita kena pastikan masalah yang kita nak ikut, tak kira lah ibadah ke muamalah ke apa ke, masalah yang kita nak ikut tu mu'tabar di sisi mazhab tu. Macam kita ni nak ikut mazhab Syafi'i. Kalau gitu masalah yang kita ikut, kita nak buat tu mesti mu'tabar di sisi mazhab Syafi'i. Jadi dia kata apa? Hendak ia taklid itu masalah yang hendak ia seorang tu taklid tu mu'tabar di sisi mazhab yang ia seorang hendak taklid itu, hendak ikut itu, dengan ikut syarat-syarat dan rukun-rukun pada mazhab yang ditaklid itu. Dia kena ikut syarat-syarat, dia kena ikut rukun-rukun. Contoh ambil wuduk, cara mazhab Maliki, maka syarat-syarat dia kena ikut cara mazhab Maliki lah. Wuduk tu, rukun-rukun dia pun kena tengok dalam mazhab Maliki lah. Macam mana rukun wuduk bagi mazhab Maliki, lepas tu macam mana dia punya syarat bagi mazhab Maliki. Jadi kita kena buat macam tu.
Lepas tu dia kata apa? Maka kenalah ketahui syarat-syarat dan rukun-rukun dan apa-apa yang jadi batalnya masalah tu. Nah, jadi kita kena tahulah syarat dalam mazhab Syafi'i. Apa syarat dia? Contoh wudu. Apa rukun dia untuk wudu? Apa perkara yang menjadikan batal wudu? Jadi kita kena ambil tahu hak tu lah. Nah, barulah sah taklid mazhab. Lagi dia kata lagi, dan kedua daripada enam syarat sah taklid itu adalah taklid. Nah, adalah taklid sebelum jatuh. Jatuh maksudnya berbuat. Sebelum buat. Nah, tu dia apa? Sebelum bukan jatuh dengan berlaku. Itu. Sebelum jatuh ni, sebelum berlaku berbuatnya masalah tu. Jadi kita kena taklid ni sebelum berlaku kita buat satu-satu masalah tu. Masalah wudu. Sebelum kita ambil wudu tu, kita kena taklid dah waktu tu. Nah, kita kena taklid dah mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanbali ke, mazhab Maliki ke, mazhab Hanafi ke, kita kena taklid dah. Dan jangan jadi sudah batal pada mazhabnya baru niat taklid. Nah, jangan jadi dah batal dah. Wuduk tu dah batal dah pada mazhab dia, barulah kalau nak niat taklid, barulah nak sedang nak taklid mazhab yang lain. Tu tak boleh. Nah, contoh dia ni mazhab Syafi'i, ambil wuduk apa semua tak apalah. Lepas tu mazhab Syafi'i sentuh bini ni batal lah wuduk. Itu mazhab Syafi'i. Dah batal dah wuduk, baru kata apa, aku taklid mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi tak batal wuduk dah tak. Padahal sebelum batal tu dia tak ada pun nak taklid mazhab Hanafi. Ni dah batal dah di sisi mazhab Syafi'i, baru dia kalut nak ikut mazhab Hanafi. Tu tak boleh. Dia kena sebelum berlaku, nah, buat satu-satu masalah tu, jangan jadi sudah batal pada mazhabnya baru niat taklid mazhab yang lain. Contoh dia kata seperti ia seorang, nah, ada wudu. Seorang tu dia ada wudu. Lepas tu dia kata maka ia seorang tu sentuh isteri, dia pun sentuh bini dia, maka batal wuduknya pada mazhabnya. Ni mazhab Syafi'i lah. Kemudian ni selepas daripada batal wuduk pada mazhab dia tu, dah batal dah wuduk, selepas batal wuduk pada mazhab dia tu, baru ia seorang tu niat taklid mazhab Hanafi. Maka iaitu niat taklid tu tiada sahnya, tak sah niat taklid tu. Jadi dia kena pastikan sebelum berlaku satu-satu masalah tu, dia kena taklid siap dah. Ni aku ikut hak ni dah. Nah, maksud dia kena taklid. Kalau kat sini dia kata niat taklid, maksud niat tu maksud dia sedar dalam hati dia, kata dia nak taklid sekian-sekian mazhab. Jangan dah batal dah mula dia taklid mazhab Syafi'i macam masalah ni. Lepas tu dah batal dah di sisi mazhab Syafi'i, barulah nak taklid mazhab Hanafi, maka hak tu tak sah. Tak sah. Tu yang kedua. Dan ketiga daripada 6 syarat tu, tiada ikut yang mana-mana mudah. Nah, dia tak ikut hak mana-mana mudah. Jadi ikut yang mana-mana mudah ni, dalam istilah usul fiqh, hak ni dipanggil tasamuh. Nah, tasamuh ni dia buat mudah. Nah, buat mudah. Lagu mana buat mudah? Nah, tasamuh ni dia ikut dua qaul dalam masalah yang berlainan, tetapi ada kaitan. Masalah lain tapi ada kaitan. Dia ikut dua pendapat.
Dia ikut dua qaul, dua pendapat dalam masalah yang berlainan, tetapi masalah tu ada kaitan. Ni orang panggil tasamuh. Nah, contoh dia wuduk. Wuduk dengan semayang sama kah? Tak sama. Wuduk lah, semayang. Semayang ada definisi dia, wuduk ada definisi dia. Nah, jadi dia wuduk dia ikut mazhab lain, matang semayang dia ikut mazhab lain. Ni contoh orang panggil apa? Masalah tasamuh. Nah, tasamuh dia buat mudah. Tengok dia kata apa? Misal yang kata tiada ikut yang mana-mana mudah tu macam mana? Seperti ia seorang tu mengambil wuduk, sapu sedikit daripada kepala. Dia ambil wuduk, dia sapu sikit air kat kepala. Ikut mazhab Syafi'i. Dia buat macam tu sebab dia nak ikut mazhab Syafi'i. Dan sembahyang tiada baca basmalah. Dia tak baca basmalah. Basmalah ni orang panggil ringkasan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Semalam ngaji semalam apa? Dengan Syekh Nazrul Nasir tu, orang panggil apa ni? Basmalah ni. Nahtul Arabi. Nahtul Arabi. Nahtul Arabi ni kita pun tak tahu nak terjemah ke mana, tak tahu. Ni dia ada apa? Orang Arab ni dia cakap ringkas benda tu. Basmalah, hamdalah. Tu benda ni didapat daripada sima'i, maksudnya benda yang didengar. Didengar. Orang Arab dia cakap tu. Basmalah, hamdalah, hauqalah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Banyak lagi lah, dia ada 6. Lepas tu ada yang riwayat Sayyidina Ali pun cakap ringkas. Ni orang panggil cakap ringkas lah. Cakap ringkas, ringkasan. Jadi basmalah. Jadi basmalah bismillah. Dia sembahyang tu tak baca bismillah. Pada imam. Pada jadi imam. Maksudnya ketika jadi imam lah. Atau munfarid mayang seorang diri. Dia sembahyang tak baca bismillah waktu dia jadi imam. Tak tahu mai bunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus ya tu. Ataupun dia sembahyang seorang diri, dia tak baca bismillah juga. Waktu nak baca Fatihah tak baca bismillah. Dan makmum ni ketika jadi makmum tiada baca Fatihah. Waktu dia jadi makmum pula dia tak baca Fatihah. Ikutlah. Maka dia kata apa? Ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi bismillah tak payah baca pun tak apa. Lepas tu kalau kita jadi makmum mazhab Hanafi, dia tak baca Fatihah pun tak apa. Depa ambil apa? Ambil dalil dalam Quran tu. Wa idza quri'al Quran fastami'ulah. Apabila dibaca akan Quran tu, maka tuntut dengar oleh sekalian kamu lah. Bagi bacaan tu. Jadi bila baca Quran tu hang kata tuntut dengar. Jadi bila imam baca Quran, mazhab Hanafi kata dengar saja dah lah. Kita tak lalu baca. Macam tu. Jadi nak abang kata apa? Dia tak baca Fatihah ni waktu jadi makmum, dia tak baca Fatihah ni, dia ikut mazhab Hanafi. Padahal wuduk tadi dia ikut mazhab Syafi'i. Dia sapu sikit air kat kepala. Kalau ikut wuduk dia di sisi mazhab Hanafi tak sah dah. Sebab apa? Sebab mazhab Hanafi wuduk tak boleh sapu sedikit air kat kepala. Dia kena sapu apa? Kebanyakan daripada kepala ni. Tu mazhab Hanafi. Mazhab kita tak apalah, sapu sikit pun sah. Maka dia kata apa? Musannaf kata maka tiada sah sembahyangnya. Mayang dia tak sah. Sebab apa? Sebab di sisi mazhab Hanafi wuduk dia tak sah. Bila wuduk dia tak sah, maka sembahyang dia pun tak sah. Di sisi mazhab Syafi'i, wuduk dia sah.
Nah, tetapi masuk sembahyang dia tak sah. Sembahyang dia tu tak terpakai. Nah, sembahyang dia tu batal. Sebab apa? Sebab tak baca bismillah. Nah, mazhab Syafi'i dia kena baca bismillah. Habis hang tu. Tu orang panggil apa? Masalah tasamuh, buat mudah-mudah dalam ikut mazhab. Nah, ikut mazhab buat mudah-mudah. Jadi nak ikut tu boleh nak ikut, cuma kena bagi reti. Lepas tu kena bagi sah lah di sisi mazhab yang kita ikut tu. Ibadah yang kita nak buat tu kena bagi sah. Habis dia kata lagi, dan keempat daripada 6 syarat tu, imam yang diikut itu yang diakui sah mujtahidnya imam tu. Nah, ijtihad dia tu sah. Ulama akui kata hak ni ijtihad dia boleh pakai. Mana yang kata imam hak diikut yang diakui sah tu? Seperti Syafi'i. Imam Syafi'i. Ni semua ni imam-imam muktabar lah ni. Nah, imam mazhab yang muktabar ni. Mana Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, hak tu hak sah mujtahid dia. Nah, depa ijtihad hukum tu boleh kita nak ikut. Maka tiada sah tafriq dia, maka tiada sah taklid orang yang tiada sah mujtahidnya orang. Tak sah kita nak ikut orang yang tak sah mujtahid dia. Ijtihad dia tu sendiri tak sah dah. Maka hak tu tak boleh. Contoh yang tak sah mujtahid macam mana? Seperti Ibn Taymiyah. Nah, nak ikut Ibn Taymiyah tak boleh. Nah, dia bukan mujtahid mutlak. Nah, Ibn Taymiyah tak sah. Ibn Khaldun pun tak sah juga. Ibn Khaldun, Muhammad Abdul Wahab Wahabi tu. Nah, maksudnya dia tulis terus jadi tak sah kita ikut imam-imam macam ni dalam masalah hukum, sebab depa sendiri pun bukan mujtahid. Nah, depa pun bukan sah ijtihad, depa tak sah. Nah, Ibn Taymiyah sendiri. Nah, Ibn Taymiyah ni dia ada banyak masalah yang dia menyalahi ijma'. Nah, yang dia menyalahi ijma' 4 mazhab. Nah, ada masalah-masalah tu. Nah, nantilah kita cerita. Ada dalam kitab tu, segala pilih pula. Jadi dia banyak berbelas masalah kalau ulama cek yang dia menyalahi imam mazhab. Ijma' imam mazhab. Maka bolehkah kita ikut pendapat yang macam tu? Tak boleh. Nah, sebab apa? Sebab dia sendiri mujtahid, dia tak diakui. Tak diakui. Dia bukan imam mujtahid. Dan kelima daripada 6 tu tiada jadi talfiq. Talfiq ni maksudnya berlapis. Dia tak jadi berlapis. Berlapis mana? Pada qadhiyah tu masalah. Tak jadi berlapis pada qadhiyah, pada masalah yang satu. Nah, yang satu yang sama lah. Masalah tu masalah sama. Masalah sembahyang contoh. Nah, tu orang panggil masalah yang sama. Nah, ni dia buat contoh lah. Seperti mengambil wuduk, sapu sedikit daripada kepala ikut Syafi'i. Nah, wuduk, masalah wuduk, dia sapu sikit air kat kepala tu, dia ikut mazhab Syafi'i. Dan bersentuh dengan perempuan ajnabiyah ikut Hanafi, pada tiada batal wudu. Nah, dia sentuh dengan perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang asing, dia ikut mazhab Hanafi. Padahal hak tu satu masalah wudu. Nah, dia ambil sapu sikit air kepala ikut mazhab Syafi'i. Lepas tu pergi sentuh bini, dia kira tak batal. Pasal apa? Pasal ikut mazhab Hanafi. Ini nama dia talfiq, berlapis. Nah, berlapis pada satu masalah. Satu masalah dia campur mazhab sampai tak sah terus. Nah, tak terpakai terus. Pada tiada batal wuduk, maka batal wuduknya pada mazhab Syafi'i. Wuduk dia batal kalau ikut mazhab Syafi'i.
Sebab apa? Sebab dia sentuh perempuan ajnabiah. Dan tiada sah wuduknya pada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak sah. Sebab apa? Sebab dia sapu sedikit air di kepala. Bila sapu sedikit air di kepala, maka tak sah di sisi mazhab Hanafi. Lepas tu bila wuduk tu masalah, maka tiada sah sembahyangnya, sembahyang seorang. Tak sah lah sembahyang. Macamlah sebelum ni ada cerita sebelum ni. Mana? Dia nikah. Nikah lepas tu dia tak omel wali. Wali nikah dia tak omel. Wali nikah ni dia tak omel ni, dia ikut mazhab apa? Dia ikut mazhab Hanafi. Lepas tu saksi pun tak omel. Saksi tak omel, ikut mazhab mana pula? Saksi tak bawa mal ni ikut mazhab Maliki. Sebab mazhab Maliki tak payah ada saksi. Dia tak masuk dalam kata rukun nikah. Lepas tu mazhab Hanafi, mazhab Hanafi tak payah ada wali. Wali pun tak ada nikah tu, saksi pun tak ada nikah tu. Wali tak ada, saksi tak ada, lepas tu tinggal pengantin perempuan, pengantin lelaki, lepas tu tinggal akad nikah. Maka hak ni orang panggil talfiq. Hak ni orang panggil berlapis pada satu masalah yang sama. Masalah nikah, dia taklid dua mazhab. Tinggal dia saksi tak ada, wali pun tak ada. Sebab apa? Sebab dia taklid dua mazhab. Kau boleh ke buat macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Boleh tenang. Jabat agama barulah nak main cekuk. Dia kata, saya nikah dah tak ni. Tak siap mau nikah. Mau kenuri tak buat lagi. Ni jabat agama kata, nikah gena. Tak ada saksi. Tak ada saksi, saya ikut mazhab mazhab Maliki. Wali tak ada. Wali tak ada, saya ikut mazhab Hanafi. Kalau boleh tu senang banyak. Tak boleh buat macam tu. Maka mazhab apa pun kata tak sah dia punya nikah, boleh buat macam tu. Habis tu. Lagi dia kata lagi, dan keenam daripada 6 syarat sah taklid mazhab tu mana? Tiada barang. Tiada barang ni tiada sah ikut buat tu. Tiada barang tu tiada sah ikut barang. Barang tu maksudnya perkara. Perkara mana? Yang jadi batal hukum qadhi. Benda-benda yang ataupun masalah-masalah yang menjadikan batal hukum qadhi. Qadhi hukum tu tak boleh pakai. Benda-benda yang jadi batal hukum qadhi macam ni, maka hak tu tak boleh ikut. Walaupun ada pendapat ke apa ke, tak boleh ikut macam tu. Seperti misal, seperti tolak 3 sekali berlafaz. Tolak 3. Dia talak bini dia. Ni sekian-sekian lama aku talak hang. Dengan talak 3 pi jatuh 3. Maka dia kata apa? Maka jika qadhi hukum boleh rujuk. Kalaulah qadhi hukum kata boleh rujuk, qadhi kata tak apa, talak 3 kali berlapas boleh rujuk lagi. Boleh rujuk balik. Saya batal hukum qadhi itu. Batal hukum qadhi. Tak boleh nak ikut lah. Tak ikut. Sebab apa batal? Kerana ilat. Pada kata batal tu kerana menyalahi ijma' sahabat Nabi SAW, dan menyalahi tabi'in, dan menyalahi ulama-ulama yang mujtahidin, dan menyalahi nas Quran. Jadi menyalahi banyak ni. Maka hak ni boleh batal hukum qadhi. Maksud dia hukum tu tak terpakai. Hak ni ada berlaku lah di negeri Perlis. Yang mana depa ni, kalau orang tu tolak 3 sekali lafaz, jatuh 1. Bila jatuh 1, boleh rujuk boleh rujuk balik. Tu hak duk berlaku lah. Berlaku lah. Dia perkira gitu.
Jadi dia kata apa? Maka tiada harus dan tiada sah rujuk atau nikah balik dengan tiada muhallil. Tak sah. Dia kena ada muhallil. Muhallil ni Cina buta. Dia kena buat Cina buta dululah. Bagaimana dia kena bagi perempuan tu menikah dulu? Bagi perempuan tu menikah dulu dengan apa? Dengan lelaki lain. Orang perempuan tu nikah dulu dengan lelaki lain. Lepas tu dia setubuh dulu dengan lelaki lain tu. Lepas tu nak depa bercerai, habis iddah apa semua, barulah boleh kita nak nikah balik. Tu. Tu talak 3 dia kena buat muhallil. Dia kena buat gitu lah. Nak bagi apa? Nikah lu dengan lelaki lain tu, dia nikah lu dengan lelaki lain, lepas tu kena setubuh pula. Dia tak boleh nikah saja. Dia kena setubuh pula. Nah. Bila setubuh pula, dia kena setubuh dengan lelaki lain tu, dia tak mau balik ke abang lah. Nak duduk dengan lelaki baru tu lah. Nak kata apa kita? Nak bunuh diri lah. Angkat bendera putih pun tak nak guna lah waktu tu. Dia lepas 3 bini tak mau patah balik dah. Boleh nikah dengan orang lain tu, pakai aduk dengan orang lain lah. Kena lelaki ni pula smart pula, lepas tu kan kaya macam cukup. Lah kali dia lupa kita. Habis hang tu. Lagi dia kata apa? Jadi dia kena buat muhallil macam tu lah. Buat muhallil. Walaupun rancang tak ada masalah. Boleh rancang. Pak mazhab meluluskan benda tu. Ni dijawab oleh Syekh Abdul Qadir. Dia ada satu kitab yang membincangkan masalah muhallil. Masalah bila kita rancang dengan orang untuk nikahkan bekas isteri kita dengan dia, lepas tu dia setubuh, dia cerai, lepas tu habis iddah kita nikah balik dengan perempuan kita tu, bekas isteri kita tu. Nak rancang pun boleh, tak ada masalah. Habis. Lagi dia kata apa? Dan qadhi hukum boleh rujuk atau nikah dengan itu suami dengan tiada muhallil. Nescaya hukum qadhi itu batal dan berdosa. Hukum qadhi itu batal dan juga berdosa. Dan berdosa orang yang beramal dengan dia dengan hukum tu. Hukum qadhi hak batal tu. Masuk neraka. Dia buh tu ya, dah berdosa masuk neraka lah. Kerana hadis wa man syazza ilan nar, dan barang siapa yang keluar ia daripada barang yang sudah ijma' sahabat Nabi atau keluar daripada barang yang sudah ijma' ulama, nescaya keluar ia pergi masuk api neraka. Jadi orang yang keluar daripada ijma' ni bukan kata ijma' ulama saja, habis dengan sahabat pun ijma' tak boleh. Bila cerai talak 3, walaupun sekali berlafaz, dia tetap jatuh 3, dia bukan jatuh 1. Ni di antara masalah yang Ibn Taymiyah menyalahi mazhab. Ibn Taymiyah dia talak 3, sekali lafaz jatuh 1. Tu Ibn Taymiyah. Kat sini dia menyalahi. Maka kita tak boleh pakai pendapat macam tu. Tapi diamalkan di negeri kita ni. Sebab negeri kita ni ikut salaf. Dia gen salaf. Kita pun heran bila masa Ibn Taymiyah masuk dalam kata salaf pun tak tahu. Lepas tu benda ni pula sepakat sahabat kita tak boleh buat. Tiba-tiba mereka ni buat juga. Mereka buat juga. Kalau gitu, macam mana boleh mengaku ikut salah? Sedangkan salah tu masuk dalam tu sahabat apa semua tu. Sahabat, tabi'in. Dah sepakat dah, tabi'in pun sepakat dah. Ulama-ulama semua sepakat kata tak sah. Tiba-tiba depa kata boleh talak 3, sekali lafaz jatuh 1, kalau gitu boleh rujuk. Boleh rujuk. Depa pergi hukum macam tu. Kata ikut salah, tapi tengok macam menyalahi sahabat. Tak sungguh ikut siapa tu? Ikut pandangan Ibn Taymiyah. Bila masa Ibn Taymiyah tu salah, bila masa dia duduk kurun salah, dia tahu 600 lebih bukan salah.
Nah, tu khalaf dah. Bagi betul ni, cakap ikut salah, tengok-tengok bukan salah. Salah Taimiyah. Lagi dia kata apa? Dan setengah ni sebahagian daripada barang ataupun masalah ataupun perkara yang jadi hukum qadhi batal, seperti nikah mut'ah. Nah, qadhi kata harus nak nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni nikah yang diqadarkan masa, tu orang panggil nikah mut'ah. Orang kita duk sebut ni nikah kontrak. Nah, nikah kontrak dia ada masa-masa dia. Ni aku terima nikah apa sekian ya, seminggu, contoh aku terima ni nikah sekian sebulan, nikah sebulan, ni nikah mut'ah. Nah, pada awal Islam dulu harus awal Islam, lepas tu turun dalil yang mengharamkan nikah mut'ah. Tak boleh nikah kontrak macam ni, tak boleh. Nikah yang diqadarkan dengan masa, maka hatu tak sah. Saat ni ijma' kata tak sah. Ni puak mana yang ikut, yang masih lagi duk buat nikah mut'ah ni? Puak Syiah. Syiah lah ni masih lagi, depa masih lagi beramal dengan nikah mut'ah ni. Lepas tu siap depa kata dapat pahala pula. Nampak ni, pahala banyak lah tu. Mandi wajib pun dapat pahala bila nikah ni. Dia cukup harulah dia punya pendapat dia tu, haru biru, pening kepala dengan Syiah ni pun. Tu nikah mut'ah. Dulu Malaysia dulu ingat Ustaz bab Syiah lah ni tenggelam dah. Syiah pun tenggelam dah. Tak tahu lepas mana lah, kena Covid habis kot. Kita pun tak tahulah. Sunyi puak-puak ni. Dia mudah naik lah. Di antara sebab yang mudah naik tu nikah mut'ah lah. Bila dia ada nikah mut'ah, dia pergi jarum sikit lah, geng-geng muda. Tak mau kan ni ikut ni kita boleh buat cara halal, nikah kontrak kami ada. Nikah mut'ah. Kalau dia ikut sunnah sunni lagi, dia ikut sunni lagi, mana ada nikah mut'ah. Baik ikut Syiah. Geng-geng muda dia minat anggur, ada nikah kontrak ni, nikah dengan kawan ni bulan, esok bila cari perempuan lain pula Syiah tu nikah pula sebulan, lepas tu bulan pun pula dia nikah lagi. Mas kahwin dia iPhone. Ikutlah. Dan nikah dengan tiada wali. Nikah tak ada wali dan tiada saksi. Ni kampuh sekali. Dan tu dengan makna berserta. Dan nikah dengan tiada wali dan ni berserta. Orang panggil waw ma'iyah. Dengan makna berserta. Berserta tiada saksi. Serta pula tak ada saksi. Wali tak ada, saksi tak ada. Ni pun tak sah. Kalau qadhi kata boleh, tak ada masalah. Qadhi kata apa? Tak ada wali tu ikut mazhab Hanafi, tiada saksi tu ikut mazhab Maliki. Kalau gitu wali qadhi kata boleh pakailah nikah ni, maka batal hukum qadhi. Tak boleh nak ikut hukum macam tu. Sebab mana mazhab pun kata tak sah. Mazhab Hanafi dia kata apa? Kalau dia kata aku nikah ni tak ada wali, ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia ada saksi. Pasal apa hang tak umai saksi? Mazhab kami Hanafi ada saksi. Mana saksi? Saksi tak ada. Saksi tak ada ikut mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata mazhab kami ni ada wali. Mana ada wali? Wali pun tak ada. Maka tak sah di sisi mazhab Maliki, tak sah. Hanafi pun tak sah. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, dan talak 3. Dia talak 3 tiada syarat kena wati oleh muhallil. Talak 3 tak syarat wati oleh muhallil. Boleh rujuk terus. Boleh rujuk terus. Ataupun nikah, lepas tu cerai, lepas tu boleh nikah balik. Tak payah kena wati. Dia tak boleh, dia kena wati juga. Muhallil tu orang yang nak menghalalkan, orang panggil muhallil. Muhallil ni yang menghalalkan, yang nak menghalalkan perempuan tu menikah balik dengan kita, dia kena dia kena wati dulu. Dia kena wati dulu, dia kena jima' dulu lah. Hanya apabila muhallil talak, maka sah nikah balik dengan suaminya itu. Hak ni pun batal hukum qadhi.
Nah, ada yang fatwa kata apa? Tak apa, dia asal nikahnya. Ataupun nikah itu tidak setilam, tak apalah. Tak wati tak apa, tak boleh. Nah, dia kena wati juga. Nah, dia kena wati juga sekali, paling kurang sekali. Nah, dia kena rasa juga. Baik. Maka jika qadhi hukum sahnya, nah, sah perkara yang tersebut itulah nikah mut'ah, nikah tiada wali berserta dengan tiada saksi pula, ataupun talak 3 tiada syarat kena wati oleh muhalil, hanya apabila muhalil talak maka sah nikah balik dengan suami itu. Kalaulah qadhi kata hukum sah, kata benda tu sah, dan saya batal hukum qadhi itu. Nah, jadi bila batal hukum qadhi, mana-mana perkara yang membatalkan hukum qadhi, maka hak tu tidak sah untuk kita ikut. Tak boleh nak ikut habis hanggu.